Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan Sarafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Piala FA 2025 Malaysia. Sambutan Hari Belia Kebangsaan mencerminkan komitmen berterusan negara dalam membina generasi masa depan berwibawa, berdaya tahan dan berpandangan jauh. Justru keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Perhimpunan Hari Belia Kebangsaan ke-20 menzahirkan keprihatinan berterusan baginda terhadap pembangunan belia serta inspirasi kepada golongan muda untuk terus bergiat aktif dalam mendukung pelaksanaan dasar belia negara dan strategi 2020-2035 dan mencapai wawasan Brunei 2035. Sorotan sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-20 mengimbas kembali detik-detik manis yang melambangkan iltizam jitu negara dalam memperkasa golongan belia sebagai tonggak utama pembangunan negara. Belia siaga masa depan. Sedia menyambut wawasan Brunei 2035. Belia harapan negara. Para belia sendiri wajar disuruh untuk memperkukuh jati diri melalui ilmu agama serta nilai Melayu Islam beraja demi mempertahankan masa depan yang cemerlang dan bermartabat. Belia juga wajar disuruh supaya sedia bekerjasama dengan semua golongan masyarakat termasuk warga emas demi sama-sama mencorakkan masa depan negara yang harmoni. Mendukung kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Anugerah Belia Berkhidmat tahun 2025 Yang Mulia Dayang Nurul Izzat binti Anwar. Anugerah Pemimpin Muda Belia tahun 2025 Yang Mulia Dayang Sharifah Adila Surya binti Malai Haji Abdullah. Anugerah Projek Cemerlang untuk Belia tahun 2025 Jiwa Senja.
juga. Ini Fumi. Good? It's good. It's good? Thank you. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Datuk Laila Utama Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, Kerajaan dan Rakyat Republik Indonesia bersempena dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Piala FA 2025 Malaysia antara DPMM FC menentang Kuching City FC. Berangkat sama Paduka Adinda dan anak anda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihan Bolkiah. Peranan berlangsung semalam di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Perlawanan menyaksikan DPMM FC menang ke atas Kuching City FC dengan jaringan 3-2. DPMM FC seterusnya akan beraksi dalam Liga Super Malaysia menentang Terengganu FC di Stadium Negara Hassanal Bolkiah pada 22 hari bulan ini. Kali ini peluang untuk Jordan. Hubungan rapat antara negara Brunei Darussalam bersama Republik Indonesia dan Republik Singapura diharap terus diperkukuh melalui kerjasama pelbagai bidang. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Hubungan rapat yang terjalin sejak sekian lama antara negara Brunei Darussalam bersama Republik Indonesia dan Republik Singapura diharap akan terus dapat diperkukuh melalui kerjasama dalam pelbagai bidang.
Demikian menurut Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Sri Lela, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara semasa mengadakan kunjungan hormat kepada Speaker Parlimen daripada dua negara sahabat secara berasingan dan perjumpaan serta lawatan ke Perhimpunan Antara Parlimen ASEAN AIPA yang merupakan antara program dalam rangka lawatan Yang Berhormat yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara ke Jakarta, Republik Indonesia bagi menghadiri sidang bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara mengadakan kunjungan hormat kepada Yang Berhormat Dr. H.C. Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Yang Berhormat Seah Kian Peng, Speaker Parlimen Republik Singapura. Turut menyertai Datin Paduka Dr. Dayang Hajah Huraini binti Pehin Orang Kaya Setiajaya, Datuk Paduka Awang Haji Hurairah, Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara dan Tuan Yang Terutama Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Indonesia. Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara juga berkesempatan mengadakan perjumpaan dan lawatan ke Sekretariat ASEAN AIPA yang diterima oleh Puan Yang Terutama Dayang Siti Rozai Merianti binti Datuk Seri Laila Jasa Haji Abdul Rahman. Majlis Perundingan Kampung Bukit Sawat mengadakan Karnival Bukit Sawat sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-79. Karnival diadakan di Taman Rekreasi Sungai Mau, Mukim Bukit Sawat, Daerah Belait. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Tahun ini merupakan kali ke-10 karnival berkenaan diadakan yang bertujuan memberi peluang kepada para peniaga untuk mengetengahkan produk mereka kepada orang ramai. Pelbagai aktiviti juga diadakan sepanjang 3 hari karnival yang bermula Jumaat lepas. Penduduk Kampung Limau Manis Mukim Pengkalan Batu pagi tadi mengundi bagi memilih calon ketua kampung berkenaan. Majlis pengundian dan pemilihan calon diadakan di Sekolah Rendah Panglima Barudin, Kampung Limau Manis. Hadir Yang Berhormat Awang Zainul bin Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Calon tunggal bagi Ketua Kampung berkenaan ialah Awang Firdaus bin Haji Gapar. Pelbagai persembahan diadakan semalam bagi memeriahkan pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-79. Di Ibu Negara, pentas perayaan diisikan dengan pantaran sastra DBP, pertandingan lagu puisi, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian sastra dan majalah. Hadir Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di daerah Belait diadakan pertandingan bintang kecil dan fashion pakaian kanak-kanak, anjuran Persatuan Pertiwi daerah berkenaan. Persembahan Malam Gema Nusantara, kendalian kumpulan New Persona memeriahkan pentas perayaan di daerah Tutong. Hadir Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, penolong pegawai daerah Tutong. Di daerah Temburong diadakan Malam Santai Akustik, anjuran kumpulan bawah kem Baskers.
Hadir Yang Berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Awang Hassan Bahar bin Haji Omar, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Belia merupakan aset yang amat berharga serta menjadi tonggak utama dalam menentukan hala tuju dan kemajuan negara pada masa hadapan. Kepentingan belia pada sesebuah negara terletak pada peranan belia itu sendiri sebagai penggerak kepada pembangunan negara. Demikian antara intipati perkongsian ilmu bertajuk Belia Siaga Masa Depan bagi menyerikan malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama kali ke-194 sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-20 tahun. Antara yang menyertai Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga merangkap pengerusi Kumpulan Impak Penggerak Belia Daerah Tutong. Acara turut disertai Ahli Kumpulan Impak Penggerak Belia Daerah Tutong, para peserta Akademi Dakwah 5.0, Jawatan Kuasa Takmir dan para jemaah dari Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong, Masjid Kampung Penabai Tutong serta beberapa buah masjid termasuk surau dan balai ibadat seluruh negara. Inisiatif seperti BruHealth 5.0 dengan penyepaduan ciri yang dikuasakan kecerdasan buatan AI telah menetapkan peringkat untuk sistem penjagaan kesihatan yang lebih proaktif, dipacu data dan berpusatkan pesakit. Ini sejajar dengan Wawasan Brunei 2035 untuk mewujudkan sektor penjagaan kesihatan dinamik, mampan dan berkualiti tinggi yang memenuhi keperluan rakyat. Perkara tersebut antara yang disentuh pada persidangan pelajar perubatan, pergigian dan kesihatan bersekutu Brunei ke-3 tahun 2025. Dalam ucapan, Dr. Hajah Rafidah binti Haji Garif, Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, juga berkata para pelajar perubatan perlu memahami dan menggunakan teknologi AI sambil memastikan inovasi adalah seimbang dengan etika dan kepercayaan pesakit. Berlangsung di Pantai Jerudong Specialist Center, persidangan menjadi platform untuk meningkatkan dan bertukar-tukar pengetahuan serta kemahiran perubatan dan klinikal antara pelajar yang terlibat. Bersempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-20, Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong mengadakan The Tutong Youth Festival selama 2 hari. Festival dilancarkan semalam di Kompleks Sukan Tutong. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Acara dimeriahkan dengan perlawanan tarik kalat persahabatan antara Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong dengan institusi penghulu mukim dan ketua kampung Jabatan Daerah Tutong. Aktiviti lain termasuk persembahan gabungan daripada Pergerakan Belia Impak Tutong dan Pancaragam Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Hari ini pelbagai aktiviti menarik diadakan sepanjang The Tutong Youth Festival berlangsung anjuran Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong dengan kerjasama AIZ Event Management. Antara objektifnya menjadi platform bagi membantu menjana pendapatan pengusaha tempatan selain memperkenalkan aktiviti sukan baharu kepada para belia. Perisian-perisian yang telah disediakan adalah seperti kejohanan-kejohanan, seperti kejohanan dart, kejohanan Beyblade, kejohanan arm wrestling dan selebihnya adalah aktiviti sukan dan juga sukan pickleball yang baru dibawa pertama kali ke daerah Tutong untuk diperkenalkan kepada komuniti daerah Tutong.
Bagi meningkatkan kreativiti dan daya cipta dalam bidang kulinari, pagi tadi diadakan pertandingan memasak iaitu MasterChef Kampung di Balai Raya Kampung Lubuk Pulau, daerah Tutong. Dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Tanjung Maya dan Lubuk Pulau dengan kerjasama Biro Wanita Persatuan Peklab, pertandingan diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-79. Pertandingan buat julung kali ini disertai oleh 12 peserta dengan mengetengahkan masakan tradisional sebagai warisan budaya bangsa serta mewujudkan peluang keusahawanan kecil dalam komuniti setempat. Juara pertandingan Dayang Nur Khairin binti Haji Muhammad Sofian. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awangku Arif bin Pengiran Haji Ahmad, penolong pegawai daerah Tutong. Kumpulan Nadi Ashura melalui Program Eksekutif Muda Kohort 10 YEP10, Institut Perkhidmatan Awam menganjurkan sebuah projek khidmat masyarakat bertajuk Shift Your Perspective. Program tersebut memberikan peluang kepada peserta dan pihak berkepentingan untuk mengalami sendiri cabaran fizikal dan sosial yang dihadapi oleh orang kelainan upaya OKU melalui simulasi praktikal. Program ini bertujuan untuk menggalakkan orang ramai melihat realiti kehidupan dari perspektif golongan OKU dan memastikan bahawa pemahaman dan pengalaman yang diperoleh bukan setakat teori tetapi benar-benar dihayati. Maklumat program ini adalah untuk meningkatkan kesedaran serta memperdalami pemahaman mengenai keperluan golongan OKU seperti akses kepada pendidikan, peluang pekerjaan dan infrastruktur yang inklusif. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengajian Tinggi memaklumkan pengambilan melalui HEKAS bagi kemasukan bulan Januari 2026 sesi akademik 2025-2026 secara dalam talian ke institusi-institusi pengajian tinggi awam iaitu Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dan Politeknik Brunei PB akan dibuka bermula esok 18 Ogos. Pendaftaran dibuka bermula pukul 9 pagi dan akan ditutup pada hari Khamis 11 September pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari laman sesawang di www.moi.gov.pn atau hekas.moi.gov.pn. Sebarang pertanyaan hubungi pentadbiran HEKAS melalui email di ask.hekas@moi.gov.pn atau telefon 2381992 atau 2381224 semasa waktu pejabat. Biro Kawalan Narkotik pagi tadi menganjurkan cabaran Bukit Patoi ia diadakan buat julung kalinya sempena sambutan Hari Antarabangsa menentang penyalahgunaan dan pengedaran dadah haram. Acara berlangsung di Taman Rekreasi Hutan Bukit Patoi, daerah Temburong. Acara merupakan inisiatif BKN dalam menyemarakkan kesedaran bahaya dadah melalui pendekatan gaya hidup sihat. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Turut hadir Awang Hassan Bahar bin Haji Umar, Pemangku Pegawai Daerah Temburong dan Datuk Paduka Haji Muhammad Zalani bin Haji Ismail, Pengarah Biro Kawalan Narkotik BKN. Majlis dimulakan dengan sesi pemanasan badan dan diikuti dengan penyempurnaan pelepasan seramai 150 peserta. Sebanyak 4 kategori dipertandingkan iaitu kategori lelaki dan wanita terbuka 44 tahun ke bawah dan kategori lelaki dan wanita veteran 45 tahun ke atas dan 1 kategori fun hike. Lebih 50 peserta menyertai acara berjalan kaki The Festive Colourthon sebagai pengisian acara The Tutong Youth Festival. Acara berlangsung pagi tadi di Kompleks Sukan Tutong.
Menyertainya Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara berjalan kaki sejauh 1.5 km bermula dan berakhir di Kompleks Sukan Tutong. Ia dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Tutong dengan tujuan meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan penjagaan kesihatan. Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhdadi Bilah Tutong pagi tadi mengadakan acara walkathon bagi memperingati 27 tahun perkhidmatan hospital berkenaan. Hadir Pengiran Muhammad Khairuddin bin Pengiran Haji Yusof, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pengurusan Kementerian Kesihatan. Acara walkathon sejauh 3 km diadakan di Pantai Seri Kenangan dan diselajurkan dengan kempen kebersihan, juga menyertai Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Majlis Perundingan Kampung Pandan B dengan kerjasama BSRC dan Persatuan Sukan mengadakan kejohanan futsal Piala Gemilang. Kejohanan selama sehari itu diadakan di Kompleks Sukan Mumong, Kuala Belait. Hadir Awang Haji Amirul Hafizzin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Kejohanan bersempena dengan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-79 itu disertai oleh 9 buah pasukan dari ke-4 daerah. Sokongan padu para peminat bola sepak tanah air termasuk keluarga para pemain DPMMFC menyemarakkan suasana perlawanan serta menguatkan semangat para pemain yang mempamerkan aksi mantap. Perkara tersebut dinyatakan pada sesi sidang media sejurus berakhirnya Piala FA 2025 Malaysia antara DPMMFC bertemu Kuching City FC semalam. Pada sidang media tersebut, McAllister James Reynolds, Ketua Jurulatih DPMMFC, percaya pasukannya sudah membuat yang terbaik walaupun ada beberapa orang pemain baharu yang dalam fasa membiasakan diri dalam pasukan. Sementara itu, Awang Aidil Syahrin Sahak, Ketua Jurulatih Kuching City FC, percaya pasukan masing-masing telah membuat yang terbaik semasa perlawanan dan tidak sabar untuk perlawanan seterusnya antara kedua-dua pasukan. Perlawanan seterusnya antara Kuching City FC dan DPMMFC akan berlangsung pada 14 September ini di Stadium Negeri Kuching. Brunei Darussalam merangkul pingat emas acara Seba berpasukan wanita dalam kejohanan lawan pedang bagi merebut Piala Borneo edisi kedua. Dalam acara foil lelaki berpasukan, atlet negara membawa pulang pingat perak manakala pingat gangsa diraih dalam acara foil berpasukan wanita. Kejohanan berlangsung di stadium tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Terdahulu pusingan akhir acara foil berpasukan wanita dimenangi oleh pasukan dari Sarawak selepas mengalahkan pasukan Kalimantan Barat 45 mata berbalas 36, manakala pasukan negara menduduki tempat ketiga untuk mengutip pingat gangsa. Sementara itu, dalam saingan akhir acara Seba berpasukan wanita, pasukan Brunei Darussalam A mengalahkan Kalimantan Barat 45 berbalas 30 untuk raih pingat emas. Pingat gangsa dimenangi bersama oleh pasukan dari Sarawak Malaysia dan Brunei Darussalam B. Dalam acara foil lelaki berpasukan, Brunei Darussalam membawa pulang pingat perak selepas tewas kepada Sarawak pada aksi pusingan akhir dengan keputusan 45 mata berbalas 30. Pingat gangsa dimenangi oleh Kalimantan Barat, Indonesia.